Maka kata Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, dia kata wa'lam annahu kama la yughni daw'un nahar al-a'ma kadzalika la yastadhi'u bi nuril ilmi illa ahlut tuqa. Wa kama anna al-mayyita la yanfa'uhu ad-dawa'u fakadzalika la yufidu al-adabu fi ahli ad-da'wa. Wa kama la yumbitu al-wabilu 'ala as-safa kadzalika la tuthmiru al-hikmatu biqalbi muhibbid dunya. Sambung daripada malam Selasa baru ni, ia kata hendak tahu mengetahui olehmu wahai orang-orang yang duk cari kejayaan dunia dan akhirat, mengetahui olehmu wahai orang-orang yang duk cari jalan kepada syurga Allah dan redaan Allah, ambil tahu bahawa sebagaimana tidak bui kesal apa-apa, sebagaimana tak ada dapat faedah apa-apa, sebagaimana tidak memberi faedah apa-apa oleh cahaya matahari akan orang yang buta. Nah, jadi kita ni boleh kelih dengan apa ni? Dengan cahaya. Nah, maka masuk ke dalam sim perasaan kita, maka dia hatta mari di bawah mata kita, maka kita nampak. Dengan makna jika tidak ada cahaya, maka tak nampak. Nah, sebab tu lek malam tempat gelap-gelap kita berhajat kepada cahaya. Maka cahaya jikalau tak ada sangat cerah, maka kita kelih benda pun tak sangat nyata. Tapi cahaya kau kuat, kau cerah, kita kau kelih nyata dan kau cerah. Nah, begitu. Sebab tu kadang-kadang orang ni bom molek, mata tu bom molek, bom dia tu air tidak ada belaka, tidak ada selaput, tak ada tahin, apa, tak ada mabuk. Tapi tak nampak mata. Sebab apa? Sebab sen perasaan dia punah. Nah, sebab ia bukan di bawah saja jadi tim prasad hak besar. Nah, maka kita ingat mulah ba tu dia tak nampak, ikut orang nampak, bukan tak nampak benar, nampak dia itu benar. Nah, tapi nak buat juga orang panggil pos kuada yang ada jalan boleh usaha nak buat juga. Nah, maka pergi buat di Mo'o. Nah, maka acan mo tu yang masuk panggil kita, saya masuk pergi. Ya royak ya hurai laiyat sungguh-sungguh lah. Dah mata kita ni boleh kelingan sebab gapo. Dah satu-satu dah ya royak habis nyata. Nah, maka dia kata ayah ni dia kata sen perasaan dia tua tak gerak mana dah ni. Kalau buat apa dah tak kelik supos dia dah bukan okat kenapa tu hasib-hasib dia. Sebab apa? Sebab orang sen perasaan dia tu tak gagah dah. Nah, lepas tu hak lebih ada tu ya mulah bani ya ada juga dia panggil mata nak kelabu, nak dia panggil selum, dia panggil to ya ada juga. Nah, tapi hak mata cerah sangat, comel sungguh mata, pak darah saya orang yang kedal tu. Nah, mata cerah sinar seperti mata kucing mata dia, tapi tak nampak kelih, buta. Sebab apa? Sebab sen pasak dia bunuh. Nah, tak nampak kelih pada dia panggil apa nak sekat tahun lek belakang belum yang mati tak nampak apa langsung. Nah, kalau gitu dia kata sini, dia kata sebagaimana cahaya matahari yang cerah cuaca dengan melalui dia lah kita nampak kelih kepada benda yang lain ni. Nah, maka sebagaimana cahaya matahari tidak memberi faedah apa-apa kepada orang yang buta, orang buta nah, matahari cerah lagu mana suluh pita ni tak nampak situ ya gelap.
Nah, sia malam, nah, gelak semua-semua dia. Sebab apa dia buta? Nah, tu ilmu ada cedera di bo tu, ada pun cedera di urat mata tu. Nah, tu. Maka kadzalika la yastadhi'u bi nuril ilmi illa ahlut tuqa. Maka sebagaimana cahaya matahari tidak memberi faedah apa-apa kepada orang yang buta, maka begitu juga tidak akan dapat faedah, tidak akan dapat cahaya, tidak akan dapat faedah daripada cahaya ilmu. Sebab ilmu ni cahaya. Ilmu ni nur, cahaya Allah. Dengan ilmu lah kita boleh panggil beza hak mana baik tak baik. Dengan ilmu lah kita jauh daripada benda tak baik dan usaha buat benda baik. Kita boleh tahu hak mana faedah, hak mana mudarat. Maka dia kata, comel dia banding sini. Dia kata sebagaimana orang buta tak dapat faedah apa-apa daripada matahari, begitu juga ilmu ni tak akan dapat faedah daripada dia melainkan orang yang bertakwa. Dia orang tak ada takwa, ilmu ada supaya tak ada. Kadang-kadang seksa lebih berat daripada orang jahil lagi. Sebab tu kata dalam Mental Zubat, tak ingat saya terlupa. Dia kata bermula orang yang tidak dapat manfaat daripada ilmu yang dia menuntut cari. Siapa ke dia ni supaya orang tak ada ilmu, padahal dia orang ilmu banyak tapi dia tak ada beramal dengan ilmu yang dia belajar, maka orang ni diseksa sebelum daripada orang sembah berhala lagi. Orang sembah berhala ni orang kafir, sembah lain daripada Allah. Tapi walau begitu pun dia ni ahli neraka syahadah, tapi ada lagi orang yang diseksa belum daripada dia dan kadang-kadang diberat lebih pada dia. Siapa? Ialah orang yang alim tapi dia tak ada amal dengan apa yang dia ada ilmu. Maka kelih ilmu cerah dah. Baik dah ada dia tu. Tapi dia tidak boleh dia panggil faedah apa-apa daripada ilmu. Sebab tu ilmu agama jikalau ada pada orang tak baik, rosak lalu dah. Jadi fitnah besar. Dan dia kata wa kama annal mayyita la yanfa'uhu ad-dawa'u, maka bagaimana orang yang mati yang tak ada dapat faedah apa daripada ubat. Orang mati mailah ubat baik tak mana pun tak sedia dah. Mailah ubat agama tak mana sekalipun hak baik sekali dunia ni ada soning dia builah dia tak ada sebab tak ada wipa sebab dia mati dah. Jadi orang mati dia tak dapat boleh faedah apa-apa sikit pun daripada ubat yang terbaik. Maka dia kata begitu juga adab ni tidak beri faedah apa kepada orang yang berikut hawa nafsu. Mengajilah adab lagu mana pun tapi dia kalau nafsu dia jadi hamba bagi nafsu dia, maka ngaji adab supaya tak ada ngaji. Ini dia panggil apa? Ayat terbahayanya. Dan wa kama la yumbitul wabilu 'ala safa, dan bagaimana hujan yang lebak yang turun tidak boleh menumbuhkan pohon kayu di atas batu yang kerah. Batu yang kerah tidak ada jenis tumbuhan yang akan tumbuh di atas batu tu. Begitu juga ilmu dan hikmah dia tak beri faedah apa-apa kepada hati yang sangat cinta ke dunia. Ni. Jadi hati dia cinta ke dunia, ada ikatan dengan dunia, maka walaupun orang duk royak benda baik ke dia, walaupun orang duk cuah ilmu pengetahuan ke dia, royak pengalaman yang berlaku dengan dia sendiri dah. Tu walau begitu pun cuah sungguh-sungguh benda baik supaya hujan dah cuah. Tapi supaya cuah atas batu tu, supaya tak turun hujan, air tak tumbuh apa-apa. Ni hati orang kasih ke dunia, ini nak ayat kata bahayanya. Cinta ke dunia.
wa man alifa hawahu qalla adabu, dan siapa-siapa jadi biasa dah duk turut hawa nafsu dia, nah maka nascaya kuranglah adab dia. Dah adab akhlak dia tak molek lu dah, adab dia tak ada lu dah. Nah sebab nafsu dia ni al-amarah, dia tak suruh malaikat benda yang jahat, benda yang keji, benda yang dicela. Maka nascaya dengan automatik dia kurang adab dia, sebab adab ni yang mulia, yang baik. Nah, tapi hawa dia duduk biasa, duduk turut sama nafsu nak buat, nafsu nak buat, nafsu ni dia kenyir, dia gagah. Maka adab ni Allah sebab tak ada. Nah, wa man khalafa dalalata ilmihi kathura jahluh, dan siapa menyalahi ilmunya, ia tahu ilmu yang ada tapi perbuatan yang menyalahi ilmu yang ada dalam dada dia, maka siapa yang menyalahi ilmu yang ada pada dadanya, nascaya banyaklah jahil dia. Wa man lam yanfa'hu dawa'uhu kaifa yudawi ghairah. Allah. Maka siapa-siapa yang hubak tak boleh pubak dia, bagaimana dia nak pubak orang lain? Comel kata dia. Nah, dia nak hubak yang baik, nak pubak dia kita boleh. Apa yang nak pubak ke mana? Dia nak pubak orang ke mana? Nah, ada. Sebab tu saudara semua, orang yang paling berkesan apabila dia mengajar ialah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang paling berkesan apabila dia cakap ialah orang yang sangat cinta kepada Allah. Orang yang paling berkesan dengan tutur kata dia ialah orang yang tidak cinta ke dunia dalam hati dia. Nah, maka orang ni dia kecek pak supaya tak ada, orang panggil apa, tak ada pintu di antara hati dia dengan mulut orang kecek. Kecek sepatutnya dua masuk ke dalam hati selalu dah. Nah, sebab apa? Sebab ia benar takwa, sebab ia benar takut ke Tuhan sungguh, sebab ia benar cinta ke Tuhan sungguh. Nah, sebab dia benar, nah nisbah dia tak ada nak kepada dunia. Nah, sebab tu dia, kalau kita ngaji ni dia kena ngaji ramai-ramai, ngaji dengan orang ni, dengan orang ni, dengan orang ni. Lepas tu kita boleh mari banding, mari beza di antara orang ni dengan orang ini. Nah, hak mana kita lebih berkesan? Nah, maka 100% lu dah. Ialah orang yang lebih benci ke dunia lebih berkesan kata ayat kepada hati kita. Nah, orang yang lebih kasih ke Tuhan, lebih takut ke Tuhan, dan sangat berkesan kepada hati kita. Nah, itu dia. Walaupun kata dia kata yang tak ada mubalarah, kecek pe tak pasal. Nah, kecek pe biasa. Orang dengar, ngajar apa sah ni? Kadang-kadangnya. Dalam 2-3 tahun lepas, ada seorang daripada anak cucu Nabi, nama Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Maka dia mari anak murid bagi Habib Umar. Dan maka dia mari pak kita ni beberapa kali, dan setiap kali dia mari dia tidur di dia panggil apa, di Tariqul Habib, di dia panggil risok kadah kita, kadah belah. Maka hak belakang suara yang mari ni, dia orang panggil baca kitab, dia buat daurah khatam kitab lah ya. Dan hak orang panggil apa, hak daripada cekwa dia, bukan saja diri hak cekwa dia karang, nama Habib Abu Bakar juga. Jadi nama dia supaya nama cekwa dia. Tapi bukan cekwa ayah bagi ayah ya tak noh. Cekwa lapis yang lima yang kena cekwa dia. Daripada ayah dia tu disapa kepada Al-Habib Abu Bakar, wali besar di masa dia. Maka ia yak cerita Allah seronok kita pergi hari tu. Nasib mujur Tuhan jemput kita pergi. Nah, jadi baba mai tebing ni telefon masuk. Dia kata, pergi di pondok Baba Mang ni ramah. Hari ni ada Habib Abu Bakar nak baca kitab kata kita. Saya kata insya-Allah pergi. Saya kata pun pergi, mek dia pergi di pondok Baba Mang. Nah, maka ramai kali itu bapa mari belakang bapa kita ni. Bapa tok tua, bapa Zub mari. Dan ramailah dekat dengan bapa mari dengar yang ngajar pada hari itu. Maka cerita tentang panggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang panggil raja wali di masa dia. Ia ni orang korun yang ke-6. Nah, orang di Baghdad dan kubur dia duduk sana di Baghdad, mati sana.
Maka apabila dia mengajar ni orang beribu, bahkan orang jauh-jauh dulu mana kereta mana kapal tubai masa dulu gitu. Tapi nak kata apabila nak sampai hari dia mengajar, orang jauh-jauh sampai mari dah. Nah, kalau jauh ni misalnya seminggu sampai tempat dia kan. Nah, misalnya dia mengajar pada jemaah misal kata. Patu orang jauh tu dah jalur naik kenderaan naik buti ni dia panggil seminggu sampai. Seminggu tu baik rumah dah mari nak widang ngaji dengan Syekh Abdul Qadir. Dah kena orang 3 hari tu baik, kena orang 2 hari tu baik, dah kena orang sehari tu baik mari dah sampai nak widang. Sebab tu tahu mari mana penuh orang. Tu. Padahal dia panggil kecek biasa ya. Kecek dia panggil posoro tak derah mana. Kecek tak ada mubalarah, tak ada kasih lidah dengar apa, tak ada kata lu, dak. Biasa ya dengar. Tu siapa ke setengah-tengah nak murid dia tu Syekh Kuala orang panggil nyanyi kepada orang mari jauh. Nah, orang panggil kecek lagu ni tak ada kasih sikit mahbub, tak ada balarah orang panggil tak menarik sikit mahbub. Kecek. Tu. Ya kita nak tu kita ni dah nak menarik. Kopi kita lagi ceramah nak kecek lagu mana yang nak widak modok dengan kita. Lagu mana yang nak wisronok dengan kita. Lagu mana yang nak widak demo tu orang panggil kena kita. Duduk situ kita. Nah, maka dia kata wahai tuan guru, nah dia panggil minggu depan saya minta kecek, saya minta mengajar. Jadi dia berhasil kata dia ni tutur kata dia lebih fasih, lebih balarah, lebih menarik, lebih waktu orang bahasa teng dengan orang panggil lahjah yang kecek pe dia tu. Maka Syekh Abdul Qadir kata ya tak apa, insya-Allah minggu depan tak apa engkau duduk pak khisi saya. Nah saya izin with engkau orang panggil mengajar. Maka siapa minggu depan ramai orang. Nah, tiba-tiba orang nak mari dengar Syekh, tiba-tiba Syekh akik anak murid dia naik kecek. Maka hak ni pun semangat orang ramai ni. Nah, maka mengajar sungguh ngakak suara, ngabalarahnya tu orang panggil susun kalah. Dah orang baris-baris tak silap saya mahbub nahunya, halusi nak dia kata. Nah, tu. Kecek dah orang panggil setengah jam lebih kurang. Tu Syekh dah kena. Ada lagi ke anak buti dah. Dia kata buti cukup dah. Tu. Saya tak apa, turun. Nah, tu. Maka Syekh Abdul Qadir naik, mari duduk mengajar. Maka Syekh kata ada seorang, orang panggil apa, dia pergi beli ikan di kedai. Nah, beli ikan di kedai, dalam kedai pak orang berjual, di pasar berjual. Klik mari. Nah, dia pergi ke isteri dia, dan supaya isteri dia masak. Anak murid Tuhan ni, gapo nama Syekh ku duk royak. Dia cerita gapo orang beli ikan, apa gitu. Nah. Betul? Bawa tiba-tiba, isteri masuk tak ikan, nak siap, lepas tu masuk mari, tak beras lah kita kata nanok ataupun masak ganu wak roti ke. Tubik gipak tak ada ikan, teh kucing perak, tak ada ikan. Tu. Air setara tu ya Syekh royak kalau kita dengar tak bahasa gapo, betul tak? Biasa. Tapi orang dalam majlis hari tu yang ribu-ribu teriak habis. Teriak habis. Dia banyak cerita tu orang teriak habis. Teriak habis. Maka siapa kena murid kata, gapo nama Syekh? Lagu tu tapi orang ni. Kenapa menangis? Aku kecek saning, orang mari bulan. Tak ada orang tak rasa kan. Dia batas supaya aku tak kecek. Maka Syekh nak kecek 2 batas ya bari supaya aku anak aku tidur. Nah, tiba-tiba orang teriak habis. Apa Rusia? Maka dia nak tanya Syekh tak berani dah. Tu. Maka berpia selesai habis ngajar apa sudah. Dia panggil seorang yang teriak sungguh-sungguh. Dia kata kenapa mu teriak? Kenapa ku kecek ni mu tak bahasa gapo? Dan sebab apa mu teriak ketika mu dengar Syekh cerita orang panggil apa? Haike makan kucing. Dia kata ya. Syekh royak biasa ya. Tapi saya pun tak tahu juga pelik dalam perasaan saya. Kecek pe yang Syekh duk royak tu, Syekh Abdul Qadir Jilani duk royak tu, waktu saya teringat kepada akhirat. Nak kepada akhirat. Jadi ikan yang buat kelik tu salah amalan saya. Yang saya buat biar depan dengan Tuhan tak terima sama habuk. Maka celaka aku sebab tu aku teriak. Supaya ikan hilang tak ni tak boleh makan. Ai tak boleh manfaat apa beli yang kedai. Letih beri nak ayat ni. Sebab apa? Sebab kalimah Syekh yang keluar daripada hati. Maka ia berserah masuk kepada telinga orang dengar, serah kepada masuk di hati. Maka tak pelik Syekh Abdul Qadir
Setiap hari dia kata apa? La ilaha illallah 100,000 kali. Setiap hari berzikir dia la ilaha illallah 100,000 kali. Dan salawat ke Nabi 25,000 kali sehari. Dan tasbih 25,000 kali sehari. Nah, masa tu hari keberkatan masa ke dia yang dia boleh buat amal yang banyak dan masa yang sikit. Nah, ada. Ini dia panggil berbeza. Juga hak lama dah, hak baru-baru ni, hak mati dalam kakak 70-80 tahun dulu, nama orang panggil Syekh alim besar daripada anak cucu Nabi, nama Syekh Ali Ad-Dakar. Ali Ad-Dakar. Nah, saya dia ngaji dengan cucu dia. Nama Syekh Muzid Ad-Dakar. Dia meninggal dunia dia 4 tahun lepas. Dia kasih benar saya. Kasih sungguh. Berpi Aina Nawawi, mana Nawawi? Masya-Allah. Nah, ada. Sebab kita ngaji mahad lagi dengan dia, berpi ngaji kuliah pun dia ngajar juga. Nah, jumpa 2 kali dengan dia. Nah, ada. Dan banyak dia tolong pelajar di sana, tolong pelajar luar-luar negeri. Nah, mari Pak, dia tak jang buat lagi duit di sekolah, ikut sekolah. Dia tak harap. Walaupun dia tak kata sekolah tipu pun dah, tapi dia nak bahasa puas hati, nah dia panggil pelajar semua. Dah pergi semaya di masjid dia duk baca ketubah. Nah, sudah baca ketubah, bagi duit. Dah 3,000 seorang. Ada. Cewa dia nama Syekh Ali Ad-Dakar. Dia masuk pergi satu masjid yang orang penuh dia mengajar, dia baca ketubah. Baca ketubah bak rokok ya. Nah, maka orang hak hari tu ada seorang orang pelajar ilmu, penuntut ilmu, jadi dia tanya seko-seko hak Syekh Ali koyak. Nah, koyak pun tanya. Dia panggil apa? Tak kurang tak lebih. Kalau lebih sikit, tambah sikit pun kurang sikit pun ai makna tulah. Tak ada beza dengan hak Syekh kata. Maka Syekh Ali Dakar kecil hari itu saudara semua, orang di masjid itu yang isap rokok tahu habis rokok. Hari itu cerah tolak 1,000 gitu dengan rokok, tak temu bila-bila. Berkesannya dalam jiwa orang dengar, wakwi orang itu tinggal sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Maka dia kata alhamdulillah. Aku nama isi kata ni lah dia baca ketubah maku. Nah, itu dia. Kelak lagi pun ya, baca perang. Sore habis tak tinggal rokok. Sebab apa? Sebab walau lafatullah tapi tu baik daripada mulut yang lain, tak apa lagi mulut tu. Ni hati yang lain-lain. Hati syekh dengan hati pelajar tak sama. Nah, mulut siapa boleh kecek? Ni hati. Nah. Sebab tu, bagaimana apabila dia sakit, hubak tak boleh mensiarkan dia, bagaimana dia nak pergi hubak orang lain? Nah, tapi walau bagaimanapun saudara semua, janganlah perasa kata apa, aku dan lagu kalau gitu aku tak boleh orang lain, tak boleh repang nasihat orang lain, tak boleh mengajar orang lain. Jangan. Itu tipu daya syaitan yang paling besar sekali. Nah, itu. Jadi sebagaimana kata Syekh Dalla atau panggil atau Ayah Syekh Dalla dulu, mengajarlah orang sekadar mu ada sikit, mengajar sikit. Nah, itu. Dan kadang-kadang kita tak perasa pun kata lafaz yang sepatah dua yang keluar daripada mulut kita, we dengar puluh-puluh amalkan. Tak perasa kita. Nah, tak ada perasa pun. Tapi belakang-belakang baru tahu. Demo tu telefon masuk, terima kasih. Dah, sebab hari tu dengar, hari ni dah amal lagi. Nah, ada. Nah, ada. Saya ingat saya pergi Phuket. Pergi dengan sekali dengan Baboli Skare, Baboli Munduk Abazu, pergi ceramah di Mauli Kelang di Phuket. Nah, maka kita pergi naik. Dah, sudah ceramah, ada seorang umur 40 hayat lebih kurang. Nah, saya tak bisa jumpa hayat. Tak biasa kelih hayat, tak biasa kecek hayat. Nah, tiba-tiba dia mari mono pipi anak dia 2 orang mari. Nah, suruh kita sapu kepala berdoa dan dia kata, terima kasih Bapak. Haba ayat hari tu, sampai hari ni saya dah amat tak tinggal-tinggal lagi. Pak kita tahu mana kita? Dia tak ada mari dalam majlis kita ceramah. Duk Phuket dia, tapi dia kata laisut dia. Tak tahu kita. Sebab tu builah kita yang kita ada bui dah, sebab kita tak tahu kata siapa kan, dia panggil apa nak aman. Nah, gitu. Baik. Lepas daripada tu, saudara semua, dia kata wa'lam dan hendak tahu olehmu anna arwahan nasi abdana wa aqallahum hamma ahlu zuhdi fid dunya. Hani benar pelik benar nak kacak ni. Dah benar pelik benar. Benar sungguh tapi sangat pelik. Nah,
jadi berlawan dengan hak kita tak sah, dengan hak kita nak. Kita nak. Nah, tapi perbuatan kita lain. Kita tak sah, tapi kita nak cari dia. Ni pelik. Pelik benar-benar. Dia kata apa? Dan ambil tahu wahai saudaraku orang-orang yang duk cari kejayaan dunia akhirat, ambil tahu akan bahawasanya manusia yang paling rehat tubuh badan dia. Nah, rehat sekali. Sedap, ai tak penat, tak letih, tak tarak. Dialah lebih rehat sekali. Lepas tu manusia yang paling sikit sekali serabut, pusing. Itu dia. Orang yang paling sikit sekali, orang yang payah sekali nak berlaku serabut dengan dia, dan orang yang paling tenang sekali jiwa dia, orang yang paling rehat sekali tubuh badan dia. Siapa orang ni? Ialah ahluz zuhdi fid dunia. Ialah para orang zuhud, orang tak seka dunia. Dan ni lah yang sikit sekali serabut, kadang-kadang tak ada langsung. Nah, dan dia lebih rehat sekali, nah, tubuh badan dia. Nah, orang ni. Nah, itu dia. Kenapa? Kerana segala benda hawak kita serabut, wak kita penat letih, apa? Nah, sebab benda tu kesedapan dunia yang kita cari-cari. Donok kepada benda tu, dia tak boleh pak. Nah, tu dia. Rehat hati pun tak rehat, akal fikir pun tak rehat, tubuh pun tak rehat nak benda tu. Siang malam kerja fikir pun pecah kepala. Tak itu kan? Pak, kadang-kadang tak hafal ni, serabut serabut. Tak itu kan? Ha tu. Kau nak barang besar, kau serabut. Kau nak barang hebat, kau banyak serabut. Kau banyak letih, kau banyak penat. Nah, ha tu. Kalau gitu, setara mana tambah dalam akal fikir kita, oleh hati kita, nak kepada kesedapan dunia, nak lepas so, maka kita duk cari apa tu? Duk cari serabut, mari serabut, mari. Padahal kita lari belakang ke serabut. Nah, tak say belakang ke benar. Tapi dengan sebab kita duk cari benda lagu tu, kita nak ke dia dah. Nak ke dia dah. Nah, tu. Supaya orang misalnya, orang bidding seorang. Nah, ya penat sekat seorang tu ya. Nah, cuba tabing 2, 3, 4. Ya kau tak mau serabut. Kau jadi 2 kau tak serabut. 3 kau serabut. 4 kau ada masalah. Ada seorang dak. Ya lain. Nah, juga kerja misalnya orang ni jadi apa ni? Jadi orang panggil apa? Jadi tu email. Serabut dah hari raya. Tiba-tiba dia mau pilih pula. Jadi apa? Jadi dia panggil apa? Rong abota apa dah. Satu-satu pula. Lepas tu jadi apa nu? Jadi patahan kelung dia panggil munitik nu pula. Serabut hanu pula. Tiba-tiba dia mau pilih jadi lekar ni pula. Jadi kau banyak kerja, kau banyak serabut. Nah, kau penat, kau letih. Hati berletih, kau kakak fikir apa letih. Nah, ada. Tapi semua tu, sebab tu kadang-kadang kita yang orang panggil apa ni, sebab tu kata para ulama kata kena, sangat pelik, sungguh-sungguh pelik kelakuan manusia. Duk cari benda yang hujung jatuh dia jahat, dan masa yang sama dia duk lari kepada benda hujung jatuh dia baik. Duk nak kepada benda, tapi benda ni bawa kepada dia serabut, dia susah, tapi duk nak situ. Tak saya ke serabut, tapi dia pergi cari tu temung. Tapi sebaliknya pula tak dia panggil nak benar-benar kepada benda baik, tapi tu dah lari tak masa dekat. Apa nak temu ke mana? Ni bab. Kalau gitu, apa hewak yang kau rehat? Apa hewak yang kau panggil apa tak serabut tenang jiwa? Dia panggil tolak dunia. Tolak dunia. Ada. Caya ketenangan jiwa ada. Dia serabut hilang, berbadan rehat. Ada dia. Tapi tak gitu. Tak gitu pada Ghalib, tak gitu. Jadi di sini dia panggil muallik, Syekh dia panggil Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama Suriah yang hebat. Dia kata ada seorang jadi penasihat. Jadi apa ni? Penasihat bagi Raja Mutawakkil. Mutawakkil ni bahasa Abbasiyah. Kerajaan Islam bahasa Abbasiyah, seorang raja nama Mutawakkil. Dia ni jadi penasihat.
Maka pada suatu hari dia masuk pergi jumpa Raja Mutawakkil. Nah, maka tiba-tiba Mutawakkil tu dia panggil apa duk ngokok kepala. Supaya dia duk serabut, duk pening duk serabut, dia panggil tak nak ukat tak tubik masalah. Nah, kelihatan muka tahu dah kata serabut. Maka wazir dia ni, penasihat dia nama apa nama Al-Fatah bin Khaqan ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai raja orang Islam, wahai raja kami, pemimpin kami, malaka mufakkir, mu sabuk apa? Ada sabuk apa mu? Ada. Wallahi, fa wallahi, maka demi Allah ku bersumpah ni, ma 'alal ardi atyabu minka 'isha wala an'amu minka bala. Tak ada dah tak dunia ni, mu raja ke? Mu raja. Maka tak dunia tak ada tak dunia ni orang yang lebih sedap dalam hidupnya, lepas tu lebih apa ni? Lebih nikmat daripada mu tak ada dah. Nak nak raja nak apa boleh belaka ke? Kalau gitu mu sabuk apa? Sabuk harga apa? Sebab apa? Tak ada dah benda yang awak mu sabuk. Itu dia. Maka tiba-tiba dengar jawab seorang Raja Al-Mutawakkil. Gapo dia jawab? Dia kata, bal atyabu minni 'aishan rajulun lahu darun wasi'. Bukan orang yang paling lebih daripada ku lagi sungguh-sungguhnya seorang yang ada rumah tempat duduk, wa zaujatun salihah, dan isteri yang baik, wa ma'isyatun hadirah, patu makannya boleh makan hari walaupun sekadar. La ya'rifuna fa nu'dhiya, dia tak kenal pun kami, maka dengan sebab tak kenal kami tak ada buat nyanyi ke dia. Wala yahtaju ilaina fa nazdari, dan dia tak berhajat kepada kami, maka kami tak hina dia. Dia tu lebih baik pada aku lagi. Ada. Ini tak nyata mana. Tapi hak nak royak lepas ni sangat-sangat nyata. Tapi ya panjang saya nak ayat khulasa. Jadi hak ni berlaku baru-baru di Pakistan. Masa orang panggil boleh ada 20 tahun 30 tahun lepas mari. Jadi ada seorang orang biasa, dia masuk di temu raja. Temu raja. Maka raja tanya dia, bagaimana mu? Maka dia wayak, serabut hatu haning wayak. Dia panggil pun duk mengadu hak ke raja. Banyak Maka raja jadi dia wayak kayak apa? Makan kurang. Misal kata dia panggil apa, udara tempat duduk ni panas ke, kayak. Jadi dia panggil, dia berasa kata berat berjakat dia tu. Ngadu hak ke raja. Tiba-tiba raja kata, betuahnya mu, bagusnya mu, sedap hidupmu. Sedap hidupmu. Kenapa? Maka dia kata, kok mana raja? Kulah serabut sedap kok mana? Kata baik, klik tu. Isak mari semula. Isak yang mari, maka raja cadai makanan yang sedap dalam rumah. Dah cukup kena barang. Lepas tu suruh yang masuk di tempat makan, tapi duduk di meja pak raja tiada siada. Meja tu tiada. Atas meja tu. Paling atasnya ni pedai yang tajam. Lepas tu bucu tu dia panggil apa ni, ikat tali. Tali lepas tu cucuk lilin. Lalu dia makan tali lalu putus, pelayat dah dia. Tu dia. Lepas tu ya makan dia sedap lah ke depan tu. Kaja dah makan sedap tu ni. Aku akhir kamu farai ya ni. Makan tak alu mana makan. Sebab apa? Duk badan ni. Putus tu dia. Makan tekak aku habis. Tu dia. Maka raja tak kan aku nak apa mudah sedap makan, apa tak seronok yang makan. Ya tuan raja, nak sedap aku mana makan ni, walaupun sedap lah ni gapo kepala aku ni. Tadi. Maka raja kata, ya. Aku pun supaya tu dah. Aku pun supaya tu dah. Sebab apa? Aku ni tak menyerah tidur. Tak lalu makan, serabut nak segi. Serabut kepada adik-adikku yang tunggu nak naik di hatiku ni. Dia mau nak bunuhku bila? Dia mau nak beracunku kerana? Dia mau duk cari puak nak pati watku kerana? Ada orang rakyat yang ada setuang aku nak bunuhku, dia panggil.
Jadi duk keling tak lagu tu lah. Tak menyerah tidur. Tu dia. Walau raja pun tapi hidup Allah gelisah. Tak ada kan? Maka hak senang sekali kita mau ni orang biasa ni. Tak ada seteru dengan orang. Siapa yang boleh makan sikit apa dah. Rupiah siapa tidur menyerah. Tak ada serabut harga apa. Ni kita. Jadi, kau setara mana kita jauh daripada dunia, kau setara tu lah kita kau rehat. Kau tak serabut. Kadang-kadang kita tak puas hati kita ni. Hak sebenar ni. Jikalau kita tahu hakikat sebenar. Orang hak kita nak jadi tempat dia tu. Dia kata, mulu mujurnya, tak ada tempat aku. Tak ada kan? Nama orang pemimpin tu kau hebat-hebat nampak dia sedap dia pakai baju molek kereta molek tapi hakikat dia nak adik kita dia nak adik kita tu dia sebab dia nikmat aku nikmat saudara semua nikmat kita tak menghargai selama tak hilang dah hilang kita harga tu dah supaya dia pemimpin belum tu yang nikmat besar buat dia pemimpin pak bau apa ni bau perasa kata lu nikmat aku dulu dia panggil sedapnya tu dia. Terseduk dah situ tu. Tapi nafsu je kacau duk tu. Ikut rehat tak rehat. Ikut senang tak senang. Balah dengan orang kata-kata. Panggil tak ada butuh sikit mahbub. Tak laba sikit mahbub. Hak sebenar pun. Kalau gitu, ketenangan jiwa tak ada. Serabut ada orang panggil tak habis-habis. Maka patut dunia ni pelik. Tuhan kata kana? Tuhan kata ya dunia, hei dunia, man khadamana fakhdimi. Siapa-siapa di kalangan hamba-Ku yang benar-benar sungguh-sungguh taat kepadaku, nak buat belaka aku suruh, usaha benar-benar jauh daripada benda aku larang, maka wahai dunia, mu jadi hamba dia. Tuhan perintah ke dunia suruh jadi hamba orang khidmat Tuhan banyak sekali. Man khadamana fakhdimi. Siapa yang khidmat aku maka mu khidmatkan dia. Sebab tu tak ada seorang yang lari ke dunia sungguh-sungguh malaikat dunia getunduk semua kaki. Akleh kisah Syekh para ulama. Mai hula tak sei. Hinno. Ingat raja orang panggil pos Sulaiman bin Abdul Malik, raja orang panggil Umawi. Dah belum daripada Umar bin Aziz, nama Sulaiman bin Abdul Malik. Dia pergi buat haji di Mekah. Tiba-tiba temu seorang ulama besar nama Atha bin Abi Rabah, anak murid bagi Ibn Abbas. Maka dia berasa kata orang alim je nak bagi hadiah hari ni. Nak bagi duit, nak bagi banyak duit, nak bagi. Mata-mata nak bagi betul. Let's sejid. Dia kata, ya Imam Atha, ini duit aku bagi kamu. Dia kata, maaflah aku tak terima bagi dalam masjid. Nanti aku keluar dulu. Tunggu dia. Raja tu, tapi kelih. Orang tu rakyat dia, tapi ulama biasa ulama ya. Waktu dia tu tunggu siapa akan keluar. Bawa keluar daripada masjid, ambil barang. Duit. Dia kata, aku saat ni duduk di rumah Tuhan, maka harta semua harta Tuhan. Di rumah ni aku tak terima, luar aku tak terima juga. Hebat nak kata. Tidak ada harga nak kata. Jadi berasa hina asal mata aku tak pernah jumpa orang yang aku berasa hina malaikat jumpa dengan apa. Orang lain nak dia belaka. Nak tengok ada kita ni. Akak orang panggil hina suruh ni semua. Berapa demo nak kita? Cuba tengok demo. Sebut apa? Jadi ni dia panggil mulia tu hakik. Kita ingat Syekh kita Buti rahimahullah taala kelih raja presiden Suria. Tanya dia tahu nak gapo? Nak kereta aku nak wi. Mun nak rumah apa lapis ambil ikut nak. Dia tak apa mak saya ada dah. Umur buruk-buruk dah campak tuai umur 80 naik tangga tak ada tangga lift dak. Naik angkat kek naik gatung umur 80 lebih. Tapi dia mau tunawan tak ada berasa terima. Siapakah belum ia nak mati tu dia mau duit dia panggil wirawan kiatiyut hari tu dia panggil berapa hari tu? Hari tu $1 juta. $1 hari tu. Tapi so kata dia panggil pos dolar, skupai pun tak ambil. Klik mari pak, dia panggil ikut orang lawi kepada buat masalah umum habis. Siapa ketika dia mimpi bukan mimpi dah, ia bahu syurga. Bahu syurga bahu dah. Belum nak mati seminggu ia bahu dah. Bahu syurga tu dah semua barang lemah je habis. Dah ambil habis pakai ia kita kau habis. Kau semua duit pun habis. Supaya apa? Supaya ketika ia mati pak tak dengan suka mahbub. Satu je nak.
Sebab tu hari-hari yang nabang tu dia buat temu duit lek kocek. Ada 70 lira. Untuk apa? Kalau tak mati pak, ini ambil duit ni beli roti wakil ke isteri dia. Kalau tak mati. Ni, orang zahid dia panggil. Tak ada nak ke dunia, tapi kelih tuai akak dia. Siapa tak kenal atas dunia ni Syekh Buti? Tak ada orang tak kenal. Nah, tu. Allah. Kalau gitu orang yang paling rehat sekali, orang yang hubungi ikat dengan dunia tu lebih dia panggil apa? Jauh sekali. Dia lah paling senang sekali. Tapi hak berlaku sungguh tadi kitanya sebaliknya. Kita nak kepada benda tapi dia lari ke dia. Kita tak sayang kepada benda tapi dia cari dia. Pas nak sama ke mana? Maka ada baca kuluh lagi. Itu dia panggil apa ni? Ada bagi dia mau hari. Ziwa kuluh sikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka